TV KPM. Didik TV KPM. Alahai, kotor pula tangan ni. Nak pergi bersihkan. Sekejap nak cari air. Mana air ni? Ni ada air ni. Kita boleh bersihkan tangan kita ni. Sekejap. Assalamualaikum Syafiqah. Waalaikumsalam Ustazah. Syafiqah nak buat apa tu? Ya Ustazah, tangan saya kotor. Saya nak bersihkan dia. Syafiqah tahu tak air tu air sirap? Tahu walaupun kita boleh minum dia suci, tapi kita tak boleh buat basuh tangan. Oh ya ke? Kenapa Ustazah? Nak tahu sebab apa? Nak tahu. Mesti nak tahu. Jom kita ikut pembelajaran Ustazah pada hari ini. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot tahap 1 pada hari ini. Jadi hari ini menariknya kita nak belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam khusus untuk murid-murid tahun 1 dengan topik kita air dalam kehidupan. Jadi bersama dengan kita guru yang bukan calang-calang orangnya pada hari ini di studio Ustazah Amira Ismail daripada SK Putrajaya Presin 92. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Syafiqah. Ustazah apa khabar? Alhamdulillah baik. Cantik bergaya hari ini Ustazah. Masya-Allah. Jadi bersama dengan kita juga jurubahasa isyarat Cikgu Azliana Mashuri daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu apa khabar? Baik, itu dia jurubahasa isyarat kita pada hari ini. Dan Cikgu, Ustazah, kita pada hari ini bukan kita berdua saja di studio. Bahkan kita ada murid-murid bersama dengan kita, betul? Ya, Syafiqah. Jadi jom, Ustazah sila perkenalkan mereka. Assalamualaikum semua. Baiklah, Assalamualaikum. Baiklah. Pada hari ini kita ada 4 orang murid. Yang pertama adik Anur binti Mat Jaiz daripada SK Putrajaya Presin 182. Baik, itu dia. Salam perkenalan. Yang kedua, kita ada adik Azwina Arisa daripada SK Putrajaya Presin 92. Yang ketiga, kita ada adik Arif Saifuddin daripada SK Putrajaya Presin 92. Dan yang terakhir, kita ada adik Amira Bazila daripada SK Putrajaya Presin 92 juga. Baik, itu dia murid-murid yang berada di Google Meet pada hari ini. Dan juga, jom kita nak belajar pada hari ini. Tak sabar ni Ustazah. Apa itu topik ni, air dalam kehidupan. Jadi mungkin apa yang nak bakal dibincangkan oleh Ustazah, dipersilakan. Baiklah, hari ini kita akan belajar topik air dalam kehidupan. Apa yang akan kita belajar? Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan bahagian-bahagian air. Seterusnya, Ustazah akan menerangkan jenis-jenis air mutlak. Seterusnya, Ustazah akan menjelaskan penggunaan air mutlak. Dan yang terakhir, mengklasifikasikan adab penggunaan air dalam kehidupan. Itu yang bakal kita belajar pada hari ini Ustazah. Ya, betul. Baik, teruskan Ustazah. Baiklah, murid-murid di rumah, murid-murid di studio, apakah jenis air mutlak? Baiklah, murid-murid tengok dekat depan ni ada 7 gambar jenis air mutlak. Ada air apa? Air salji, air mata air, apa lagi? Air embun, air hujan, air perigi. Ada 7 semua jenis air. Baiklah Syafiqah mesti dah biasa guna air perigi, betul tak? Air perigi Ustazah? Bolehlah. Air perigi adalah sebahagian daripada air mutlak. Walaupun dia terbuka luas saja Ustazah? Walaupun dia terbuka. Air mata air laut pun adalah air mutlak. Air mutlak ini ada 7 jenis air mutlak. Yang Syafiqah boleh nampak, murid-murid di studio dan di rumah boleh tengok ada 7 jenis air mutlak yang Ustazah telah berikan di depan ni. Baik, saya nampak kat situ air laut, air sungai, air hujan, air perigi, air mata air. Ya, air mata air.
Dengan satu lagi? Air embun. Air embun. Itu dia Ustazah. Jadi Ustazah, kita dah tahu ni tentang air hujan, air-air mutlak yang ada. Mungkin Ustazah nak uji minda murid-murid ke macam mana? Ya, betul. Ustazah ada soalan untuk murid-murid. Okey, baiklah. Bersedia tak murid-murid di studio? Murid-murid bersedia tak? Thumbs up sikit. Bersedia. Okey, okey. Ustazah nak tanya murid-murid, ada berapakah bahagian air? 7. Siapa nak jawab? Oh, siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab tadi tu? Anur. Okey, Anur, ada berapa bahagian air? 7. Ada 7. Okey, Syafiqah, kita tengok betul tak jawapan dia 7? Betul ke, Ustazah? Okey. Betul? Ya, betul. Ada 7 bahagian air. Okey, Syafiqah boleh bagikan ganjaran untuk Anur. Anur ya? Okey, satu ganjaran untuk Anur. Bagus. Tahniah Anur. Tahniah Anur. Okey, seterusnya Ustazah nak tanya Arif lah. Arif boleh tak sebutkan 2 daripada air, jenis-jenis air tadi? Boleh Arif? Okey, apa Arif? Air perigi, Air hujan. perigi dengan air hujan. Okey, jom kita tengok. Ada tak dekat sini air perigi dengan air hujan? Okey, ada. Betul. Okey. Betul, Ustazah? Betul. Betul. Ya, Wah. boleh bagi ganjaran untuk Arif. Untuk Arif Okey, ya? kita ada 7 jenis air, tapi Ustazah nak 2 dan Arif sebut air perigi dan air hujan. Air Jadi hujan. jawapan dia betul. Hebat anak-anak murid Ustazah hari ni. Wah, hebatnya semua dapat jawab dengan baik Ya, Ustazah, dan dapat jawab dengan dapat baik. belajar, orang kata dapat faham dan ingat terus. Jadi Ustazah, kita nak bagi ruang, peluang untuk adik-adik, murid-murid semua berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM. Dalam slot tahap 1 pada hari ini, kita belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik air dalam kehidupan bersama dengan Ustazah kita, Ustazah Amirah Ismail. Jadi Ustazah, ni saya nampak tengah-tengah ni ada macam penjelasan banyak ni Ustazah. Ya. Dipersilakan. Baiklah. Tadi Ustazah dah bagi tahu murid-murid semua di rumah dan di studio jenis-jenis air. Okey, sekarang ni Ustazah akan terangkan pula pada murid-murid di rumah dan di studio bahagian air. Okey, air ada 4 bahagian. Okey, ingat air ada 4 bahagian. Air mutlak, air musyammas, air mustakmal dan juga air mutannajis. Ada 4 bahagian. Okey, apakah air mutlak? Okey, air mutlak adalah air yang kekal dengan sifat asal kejadiannya sebagaimana yang diciptakan oleh Allah. Dia kekal, dia tak berubah warna, dia tak berubah sifat, tak ada berubah bau. Itu dipanggil kekal. Okey, baik. Okey, apa pula air musyammas? Okey, air musyammas ialah air yang berada di dalam bekas yang boleh berkarat dan terdedah. Okey, di bawah matahari yang sangat terik di negara yang bercuaca panas. Okey, seandainya kita jumpa air berada dalam bekas air tu dan air tu berada di bawah matahari, dia terdedah yang boleh menyebabkan dia berkarat. Itu dipanggil air musyammas. Dan kita makruh menggunakan air tersebut pada tubuh badan kita. Sebab apa? Sebab mungkin air tersebut boleh mendatangkan penyakit. Kita tak tahu air tu bersih, suci ataupun tidak. Walaupun dia suci dan menyucikan, tapi kita tak tahu keadanya kita guna air tu kita boleh dapat sakit. Kita boleh dapat kudis ke, gatal ke, kan? Itu sebab dikatakan makruh menggunakan air tersebut. Okey, seterusnya air mustakmal. Okey, apakah air mustakmal ni? Okey, air mustakmal ialah air yang telah digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Okey, kadar airnya ialah kurang daripada 2 kolah serta tidak boleh berubah salah satu sifat.
Salah satu sifat macam tadilah, sifat bau, sifat warna dan juga sifat rasa. Dia tidak boleh berubah. Ingat air yang digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib, air tu telah kita guna. Kadar dia ialah kurang daripada 2 kolah. Kalau dulu, zaman-zaman dulu dekat masjid, okey, atau masjid kampung ada kolah. Pernah nampak kolah tak? besar, betul. Kolah besar tu. Itu lebih daripada 2 kolah. Okey. Maknanya kalau contoh kita kita berwuduk, mandi atau percik dalam tu sebab dia lebih daripada 2 kolah, okey, mungkin kita boleh gunakan air tu lagi. Tapi kita tak boleh guna kalau kurang daripada 2 kolah. Kalau macam kita dalam baldi, contohnya kita ambil air semayang, okey, kita ambil air semayang. Okey, kita ambil berkumur semua, tapi air yang lebihan tu jatuh di dalam baldi. Okey, air lebihan jatuh dalam baldi tu kita tak boleh buat mandi. Tak boleh buat masak, tak boleh buat minum. Kita boleh guna sebab apa? Dia suci tapi dia tidak menyucikan. Dia suci dari segi macam mana? Kita mungkin boleh basuh tandas. Kita mungkin boleh buat siram pokok. Okay, dia suci tapi dia tidak menyucikan. Kita tak boleh buat mandi. Tak boleh berwuduk Dia tak boleh berwuduk kali kedua. Baik. Contohnya tiba-tiba awak ambil air semayang. Okay, ambil air semayang, lepas tu ada lebihan. Allah, panaslah pula. Lepas semayang nak mandi, pergi guna air tu untuk mandi. Tak boleh. Okey. Dan bahagian yang keempat, air mutan najis. Apa air mutan najis? Dah belakang dia sebut dah macam najis tu. Maksud dia air yang kurang 2 kolah, sama juga macam tadi, dimasuki najis ke dalamnya walaupun tidak berubah sifat air. Okey. Kalau air lebih 2 kolah dimasuki najis ke dalamnya pun dia mengubah sifat air, itu pun tak boleh. Okey, contohnya air yang lebih dari 2 kolah tu masuk taik cicak ke ataupun masuk taik kucing. Kucing terkecil ke dalam tu ataupun bangkai jatuh dalam tu. Jadi air tu pun busuk. Itu tidak menyucikan walaupun dia lebih daripada 2 kolah. Jangan pula tak apa, air ni lebih dari 2 kolah boleh buat air semayang. Tak boleh. Sebab apa? Dia telah berubah sifat air tersebut. Mungkin bau, mungkin dah rasa. Kita nak bau pun dah tak sedap, ini kalau lagi kita nak rasa, betul tak? Takkan kita nak buat nak pergi masak air tersebut. Kalau kita masak pun air tu tak akan berubah rasa dia. Kalau kita pernah kadang-kadang rasa kotor dekat mana-mana tempat, air kita dekat rumah, kenapa bau air macam ni? Kan betul tak, Syafiqah? Betul. Ya, kita pernah mengalami semua tu, mungkin bau toksik dan sebagainya. Itu tak boleh, itu mengubah sifat air tersebut. Masya-Allah. Itu dia Ustazah. Sangat-sangat jelas tentang bahagian air yang dijelaskan oleh Ustazah. Syafiqah. Tadi Syafiqah ada nak cuci tangan guna air sirap, betul? Betul. Okey, air sirap itu memang air mutlak. Okey, dia sebahagian daripada air mutlak. Dia suci. Tetapi adakah dia sifat asal air tersebut? Tak. Sebab dia dah tukar warna. Dia dah tukar warna. Dan mungkin sifat rasa dia pun dah bertukar. Betul. Kan? Kalau macam air kopi, air sabun, okey, walaupun dia air yang suci tetapi dia tidak menyucikan. Okey? Betul. Kena ingat, dia berubah je sifat warna air. Dia memang kita tak boleh pakai dah buat air semayang ke. Kan ada yang berkumur-kumur pergi telan air sirap tu. Kan? Okey. Baik, itu dia penjelasan daripada Ustazah mengenai bahagian air. Air mutlak, air musyammas, air mustakmal dan air mutanajis. Jadi Ustazah, kita mungkin nak uji minda murid-murid kita. Ada satu lagi. Ada lagi? Okey, silakan Ustazah. Ada kegunaan air mutlak. Apa kegunaan air mutlak? Okey, seterusnya kegunaan air mutlak ni untuk kita buat apa? Digunakan untuk berwuduk dan juga menghilangkan najis. Kalau kita nak guna air mutanajis, nak hilangkan najis, memang tak logik lah. Betul. Jadi kita gunakan air mutlak. Tapi tak boleh guna air sirap. Tak boleh guna air kopi. Okey, dan seterusnya juga boleh digunakan untuk membasuh. Okey, membasuh pakaian, untuk memasak, itu boleh. Okey, itulah kegunaan air mutlak. Baik, jelas sangat Ustazah tentang kegunaan air mutlak. Jadi Ustazah, kita semua dah tahu, murid-murid pun dah dengar penjelasan Ustazah. Mungkin kita nak buat uji minda sedikit pada mereka. Boleh. Baiklah. Murid-murid di rumah dan di studio, murid-murid dah sedia? Ustazah nak tanya beberapa soalan. Thumbs up. Ready dah? Yang pertama, Ustazah nak tanya Amira Bazilah lah.
Okey, Amira, ada berapakah bahagian air dan boleh tak Amira sebutkan dua daripada dia? 4. Ada 4. Okey, kita tengok betul tak? Betul. Ada 4. Okey, apa dua daripada dia? Air apa? Apa? Bahagian apa? Air musyamas. Air. Okey, bahagian air iaitu air musyamas. Okey, bagus. Okey, ada 4 tapi Ustazah nak 2 sahaja. Maksudnya kalau mana-mana yang Amira Bazila sebut, murid-murid tahu, maknanya betul lah. Okey, soalan kedua. Ustazah, kita nak bagi bintang ke? Boleh bagi bintang. Boleh bagi bintang. Untuk Amira, Ustazah? Ya, betul. Amira Bazila. Amira Bazila. Okey, seterusnya Ustazah nak tanya Azwina Arisa lah. Ada tak? Okey, Azwina. Apakah kegunaan air mutlak? Boleh tak Azwina bagi tahu Ustazah? Boleh. Mandi, memasak, berwuduk. Okey, mandi, memasak, berwuduk. Betul ke Syafiqah? Betul Ustaz. Ya ke? Okey, Saya nampak kat situ, betul tak Ustazah? Betul. Untuk mandi, untuk memasak dan juga untuk berwuduk. Alhamdulillah, hebatlah anak-anak murid Syafiqah. Boleh bagi juga reward untuk mereka. Semuanya. Well done. Semua bagus. Jadi Ustazah, mungkin ada kesimpulan ringkas untuk segmen kali ini. Okey, baiklah. Tadi kesimpulan daripada yang Ustazah boleh buat dekat sini, murid-murid seandainya jumpa, tadi kita dah belajar 7 jenis air. Jumpalah salah satu daripada air-air tersebut, bolehlah dipakai untuk berwuduk dan sebagainya. Tapi kena ingat, tengok dulu adakah air tu berubah warna, rasa ataupun bau sebelum guna air tersebut. Baik. Terima kasih Ustazah atas penjelasan mengenai dengan air mutlak dan air-air yang lain. Jadi jom kita nak bagi ruang peluang berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di slot tahap 1 Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik air dalam kehidupan. Jadi adik-adik, jom kita teruskan semangat kita untuk belajar. Kita bersama dengan ustazah kita. Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang bakal dikongsikan? Persilakan. Okey, baiklah. Tadi kita dah belajar jenis air. Kita dah belajar bahagian air. Dan sekarang ni kita nak belajar juga adab menggunakan air. Dalam penggunaan air pun ada adab-adabnya. Okey, apa kita tengok? Yang pertama, selepas kita guna air, kita haruslah menutup paip air selepas digunakan. Itu adab yang pertama. Kalau kita tak tutup paip tersebut, itu dipanggil pembaziran. Okey, apakah adab yang kedua? Adab yang kedua iaitu menggunakan air mengikut keperluan. Jangan membazir air. Dah jumpa air mandi sampai 1 jam, 1 jam setengah. Kenapa? Mandi buih dalam tu, dalam bilik mandi. Tak boleh. Okey, gunakan air mengikut keperluan, berpada-pada gunakan air tersebut. Okey, seterusnya yang ketiga, apa adab menggunakan air yang ketiga iaitu tidak membuang sampah ke dalam sungai ataupun laut. Ini adab yang ketiga ni memang sentiasa kita tengok. Ramai yang buang sampah ke dalam sungai atau laut yang menyebabkan sungai dan laut kita tercemar. Kan, betul tak? Betul juga Ustazah. Saya terkesanlah Ustazah bila Ustazah kata adab menggunakan air yang pertama sekali tu menutup paip selepas digunakan. Ya. Selalunya Ustazah kadang-kadang terlupa Ustazah.
terlupa tu yang susah tu. Kadang-kadang Betul. sampai dah tinggal 2-3 hari balik kampung pun. Alamak Allah, sampai bil air, macam- tengoklah nak membayar tu pula. Betul. Tapi kenapa kita kena jaga Ustazah? Kenapa kita tak boleh membazir air ni Ustazah? Sebab apa? Bila kita membazir air, itu adalah sebahagian daripada amalan syaitan, pembaziran, kan? Lepas tu cuba bayangkan kalau kita sampah sarap tu berada di laut, di mana lagi di sungai, apa yang akan berlaku pada kehidupan ekosistem kita? Betul tak? Semestinya ikan akan pupus. Sebab apa? Cuba kita tengok kura-kura pula, penyu. Penyu betul. kadang-kadang dia tersangkut dekat jaring. Kadang-kadang terminum botol Plastik, punya botol. penutup tu. Kan kesian mati sebab tercekik. Kan betul, memang kesian bila kita tengok ikan paus kadang-kadang tersekat di jaring menyebabkan luka-luka. Kan itulah akan berlakunya ramai haiwan-haiwan akan mati. Kesan negatif ya, lah kepada kesan negatif yang berlaku ekosistem dalam di laut. ekosistem kita. Baik. Nanti kita juga nak makan ikan semua tu kan. Betul, Ustazah. Haiwan-haiwan pun banyak akan pupus. Betul lah Ustazah. Ya. Jadi Ustazah, satu lagi, menggunakan air mengikut keperluan tu Ustazah. Maksudnya contoh kalau mandi, Kalau mandi, mandi betul-betul mandi. Lepas dah siap, tutup paip air. Wuduk. Saya pernah tengok orang suka wuduk ni kan, dia suka ambil air lama. Tak ada air. Sampai jatuh air semua tu, bau basuh muka. Lepas tu habis lenjun basah, ambil wuduk basah. Tak ada. Okey, itu dah masuk makruh dah tu. Itu dah memang berlebih-lebihan, membazir orang panggil. Baik. Okey, membazir air. Maksudnya menggunakan air ini Dengan adab-adabnya sekadarnya. dengan sekadarnya. Ya, ambil air dengan sekadar. Sekat baik. wuduk, basuh tangan cukuplah. Baik, itu dia. Basuh apa yang perlu. Baik. Kan? Betul Ustazah? Jadi Ustazah, mungkin boleh kita teruskan? Okey, seterusnya kita ada soalan pengukuhan Syafiqah. Aha. Kita nak tengok murid-murid kita di rumah dan di studio faham atau tidak bahagian penggunaan air tadi. Macam mana cara guna air? Dia faham ke tidak? Baik. Okey, baiklah. Ustazah nak tanya, siapa yang nak jawab soalan nombor 1 ni? Air mineral. Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan, lepas tu buka. Arif. Okey, Arif. Okey, Arif, bagus. Okey, Arif, Ustazah nak tanya Arif lah, air mineral ni dia suci tak Arif? Suci? Suci. Okey, pandai. Air mineral ni dia suci. Dan dia menyucikan tak? Tak. Dia tak menyucikan? Air mineral ni kita boleh buat ambil wuduk tak Arif? Boleh ke tidak? Boleh buat ambil wuduk tak? Boleh buat minum tak? Boleh? Boleh. Kalau kita boleh buat minum, kita boleh ambil air semayang tak? Boleh. Okey, jadi dia menyucikan tidak? Dia angguk tu Ustazah. Angguk. Okey, dia menyucikan. Pandai. Okey, pandai. Baiklah murid-murid, air mineral ni dia suci dan menyucikan. Okey, air mineral ni kita boleh minum dan kita boleh ambil semayang. Sebab apa? Sebab air mineral ni dia tidak berubah warna, rasa dan juga bau. Ingat tu 3. Baik Ustazah. Okey, baiklah. Seterusnya, siapa nak jawab? Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Amira Bazilah. Okey, Bazilah, silakan. Bazilah nak jawab. Okey, Bazilah. Air sirap ni suci tak Bazilah? Suci? Suci. Okey, pandai. Okey, dia menyucikan tak? Kita boleh mandi, kita boleh ambil wuduk tak dengan air sirap tu? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dah berubah sifat. Ya, pandai. Bagus. Okey, kita boleh bagi 2 reward dekat dia. 2 reward dah, Masya Allah. Sebab dia boleh berubah sifat. Alhamdulillah. Bagus, Amira. Okey, seterusnya. Anur. Just standby. Belum tanya lagi. Okey, Anur. Okey, baiklah Anur. Air yang terkena najis, dia suci tak Anur? Dia suci tak? Tak. Tak suci. Okey, pandai. Dia tak suci. Seterusnya, dia menyucikan tak? Kita boleh buat mandi dia tak? Kita boleh buat minum dia tak? Air yang terkena najis ni? Tak boleh. Tak boleh. Jadi dia menyucikan tak? Tak. Tidak. Okey, pandai. Baik, saya bagi 2 bintang juga Ustazah. Boleh.
Okey, untuk Anu. Pandai. Baik. Semua anak-anak murid semua hebat-hebat. Boleh jawab apa yang kita tanya. Betul. Tepukan untuk diri sendiri. Alhamdulillah. Jadi Ustazah, Alhamdulillah. mungkin kita boleh bagi kesimpulan yang ringkas tentang topik kita pada hari ini. Baiklah, kesimpulan dia, murid-murid semua di rumah dan di studio dah tahu apa jenis-jenis air. Apa air mutlak. Okey, jadi dan juga apa adab-adab menggunakan air. Oleh yang demikian, walaupun di mana murid-murid berada, kita boleh solat, kita boleh ambil air sembahyang. Sebab apa? Walaupun dengan sebotol air mineral, murid-murid semua dah boleh ambil air sembahyang. Selain itu, murid-murid pun tahu bahawa membazir ni adalah perkara yang tidak beradab. Betul. Jadi, murid-murid lepas guna air, tutup. Dan yang utama, jangan buang sampah ke dalam laut dan sungai. Baik, insya-Allah. Terima kasih Ustazah atas rumusan yang diberikan untuk topik kita pada hari ini. Jadi Ustazah, murid-murid kita semua hebat-hebat ni Ustazah dapat Ya, jawab. betul. Mungkin boleh Hebat-hebat. beritahu prestasi mereka pada hari ini? Alhamdulillah, semua murid-murid memang mantap, memang hebat. Ustazah akan bagi pada semua murid-murid 10 bintang. Sebab semuanya mantap, hebat. Jawapan dah ada. Faham apa yang Ustazah ajar. Betul Ustazah. Tahniah juga kepada semua murid-murid. Jadi Ustazah, kalau contoh murid-murid kita di seluruh Malaysia, bahkan di Google Meet, nak tahu sumber rujukan tentang topik kita, bagaimana Ustazah nak cari? Baiklah, murid-murid di rumah dan di studio atau di mana sahaja berada, murid-murid boleh dapatkan latihan daripada portal Sumberku. Itu dia. Jadi Ustazah, terima kasih banyak-banyak atas Sama-sama. perkongsian pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua murid-murid di Google Meet dan juga di seluruh Malaysia untuk menonton kami di Didik TV KPM. InsyaAllah berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.